Apabila Presiden FAM meletakkan jawatan secara tergesa-gesa hanya beberapa hari sebelum skandal 7 pemain warisan meletup, adakah itu sekadar alasan peribadi atau sebenarnya tanda bahawa sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan? Bagaimana mungkin seorang ketua meninggalkan kapal ketika ribut sedang melanda? Adakah ini kebetulan atau strategi untuk lari daripada tanggungjawab? Dan apabila dokumen pemain warisan dipersoalkan dengan tuduhan pemalsuan dengan risiko hukuman FIFA, adakah kita sedang berdepan krisis integriti terbesar dalam sejarah bola sepak Malaysia? Mengapa dua jawatan paling berkuasa di FIM tiba-tiba kosong pada saat genting? Adakah organisasi ini masih ada nakhoda atau kini hanyut tanpa arah? Bagaimana pula dengan sidang media yang gagal meyakinkan? Dengan pemimpin yang kelihatan goyah, mata berkaca, suara bergetar. Adakah itu wajah sebenar kepimpinan bola sepak negara kita? Dan persoalan paling pedih, adakah Malaysia sekali lagi akan menjadi bahan ketawa dunia? Atau adakah kita mampu bangkit, menebus maruah dan membuktikan bahawa bola sepak Malaysia masih ada harga diri? Inilah kisah FAM, FIFA dan pertarungan maruah sebuah negara. Sebuah kisah yang penuh persoalan dan jawapannya akan menentukan masa depan bola sepak Malaysia. Sidang media yang sepatutnya menjadi pentas untuk menenangkan keresahan rakyat, akhirnya bertukar menjadi tontonan yang lebih menimbulkan tanda tanya. Rob Friend, individu yang diharap mampu membawa keyakinan, ternyata gagal memainkan peranannya. Setiap kali mikrofon dihalakan kepadanya, setiap kali soalan panas diajukan, jawapannya hanya berputar-putar. Soalan dialihkan kepada pihak lain, tanggungjawab ditolak ke bahu orang lain. Dan hampir semua jawapan yang keluar dari mulutnya hanyalah, "Itu bukan hal kumpulan saya." Bayangkan, ketika seluruh negara menunggu jawapan yang jelas, yang diberikan hanyalah alasan kosong. Ketika peminat bola sepak mahu mendengar kepastian, yang mereka dapat hanyalah pengelakan. Kes 7 pemain warisan ini benar-benar menggoncangkan FAM, dan sidang media itu membuktikan satu perkara. Badan induk bola sepak negara kini ibarat kapal tanpa nakhoda, hanyut di tengah gelombang. Lebih parah, semua pihak seolah-olah tidak mahu membantu. Masing-masing hanya pandai-pandai selamatkan diri sendiri. Tiada siapa yang tampil ke depan untuk benar-benar mempertahankan maruah organisasi. Tiada siapa yang berani mengaku, "Ya, ini tanggung jawab kami. Kami akan selesaikan." Dan ketika FAM sedang bergelut mencari arah, sokongan yang selama ini menjadi tulang belakang mula runtuh satu demi satu. Ultras Malaya, mereka yang selama ini berdiri teguh di belakang pasukan, kini sudah menjauh. Mereka yang dulu sanggup berpanas, berhujan, bersorak tanpa henti, kini memilih untuk diam. MFL hanya memerhati dari jauh, seolah-olah berkata, "Ini bukan masalah kami." Sekutu rapat yang dulu bersorak bersama, kini hanya mengangkat bahu. "Bukan hal kami," kata mereka. Dan di saat itulah FAM mula sedar, dunia ini memang seronok ketika senang. Ketika menang, semua mahu bergambar. Ketika berjaya, semua mahu menumpang nama. Tetapi bila susah, bila maruah dipersoalkan, bila integriti dipertikaikan, semua menghilang. Inilah wajah sebenar krisis. Bukan sekadar soal 7 pemain, bukan sekadar soal dokumen, tetapi soal kehilangan sokongan. Dan disinilah bermulanya episod paling memalukan dalam sejarah bola sepak Malaysia. Sebuah organisasi yang bukan sahaja goyah di dalam, tetapi juga ditinggalkan oleh mereka yang pernah bersorak di luar. Bekas Setiausaha Agung FAM, Datuk Azzuddin Ahmad, akhirnya tampil bersuara. Dan suaranya bukan sekadar pandangan biasa, tetapi satu amaran keras. Seolah-olah mahu menyedarkan semua pihak bahawa badai yang sedang melanda ini bukan ribut kecil yang boleh dipandang ringan. Peraturan tetap peraturan, katanya dengan nada tegas. Tiada sebab anda mahu melawan FIFA. Mereka sudah ada setiap butiran dalam poket mereka. Kata-kata itu ibarat pedang yang menikam terus ke jantung FAM. Pedih tetapi benar. Jika benar FIFA sudah menyimpan afidavit, bukti, sijil kelahiran dan segala dokumen yang diperlukan, maka apa lagi yang mahu dipertahankan? Adakah kita mahu sekali lagi mengulangi sejarah lama, memalukan diri di pentas antarabangsa, di hadapan dunia yang sedang memerhati? Persoalan itu menggantung di udara, menekan dada setiap yang mendengarnya. Kerana ini bukan sekadar soal teknikal,
bukan sekadar soal pentadbiran. Ini soal maruah negara. Dan di tengah-tengah kekalutan itu, muncul pula nama Joao Figueiredo, salah seorang daripada 7 pemain warisan yang kini menjadi simbol kepada krisis ini. Figueiredo dengan tenang memuat naik gambar keluarganya di Instagram. Sekilas pandang, ia kelihatan seperti posting biasa, gambar keluarga yang penuh kasih sayang. Tetapi di sebalik gambar itu, tersimpan persoalan besar yang menggoncang bola sepak Malaysia. Mendakwa beliau mempunyai darah Malaysia melalui neneknya yang lahir di Johor. Dakwaan itu dijadikan sandaran, dijadikan hujah untuk menjustifikasikan statusnya sebagai pemain warisan. Namun FIFA menolak mentah-mentah. Lebih parah, Badan Bola Sepak Dunia itu menuduh FAM memalsukan dokumen. Disinilah punca sebenar badai. Ini bukan lagi sekadar soal seorang pemain. Ini bukan lagi sekadar soal kelayakan. Ini adalah soal integriti dokumen rasmi negara. Apabila dokumen rasmi dipersoalkan, ia bukan hanya mencalar nama FAM, tetapi mencalar nama Malaysia di mata dunia. Dan kini, seluruh negara menunggu tarikh keramat 30 Oktober 2025, hari keputusan rayuan, hari penentuan maruah, hari di mana dunia akan melihat sama ada Malaysia mampu mempertahankan integritinya atau sekali lagi tunduk dengan wajah penuh malu. Persoalannya, adakah kita bersedia menerima keputusan itu? Adakah kita sudah cukup kuat untuk menanggung akibatnya? Atau adakah kita akan sekali lagi menjadi bahan ketawa kerana kesilapan yang berpunca daripada kerakusan, kelalaian dan kegagalan kepimpinan sendiri? Kita membayar seseorang profesional dengan gaji yang tinggi, kononnya untuk menjaga nama baik negara, untuk memastikan Malaysia dihormati di pentas dunia. Tetapi akhirnya yang dibawa hanyalah aib. Yang dijanjikan sebagai kebanggaan, kini bertukar menjadi beban. Dan persoalan paling besar yang masih belum terjawab, siapa yang akan bertanggung jawab? Adakah pemimpin yang sudah berundur? Adakah pegawai yang masih kekal di kerusi empuk mereka? Atau adakah rakyat biasa, penyokong setia, yang sekali lagi terpaksa menanggung malu di hadapan dunia? Namun, di tengah-tengah kekalutan ini, hadir satu sinar kecil. Sebuah peluang yang mungkin menjadi titik perubahan. Lawatan Presiden FIFA, Gianni Infantino, ke Kuala Lumpur sempena sidang kemuncak ASEAN pada 25 Oktober. Secara rasmi, lawatan itu hanyalah untuk menandatangani perjanjian pembangunan bola sepak ASEAN dan melawat fasiliti di Putrajaya. Tetapi, bagi penyokong Harimau Malaya, lawatan ini lebih daripada sekadar acara protokol. Harapan bahawa Infantino sendiri akan melihat luka yang sedang bernanah di dalam bola sepak Malaysia. Harapan bahawa beliau akan menyedari betapa seriusnya isu 7 pemain warisan ini. Dan harapan bahawa isu ini tidak lagi ditutup dengan alasan, tetapi diletakkan di bawah pantauan antarabangsa. Kerana bagi penyokong, lawatan Infantino bukan sekadar simbolik. Ia adalah peluang untuk Malaysia menebus maruahnya. Jika Presiden FIFA sendiri melihat masalah ini, mungkin dunia akan tahu bahawa rakyat Malaysia tidak bersalah. Bahawa kesilapan ini berpunca daripada kelemahan kepimpinan, bukan daripada semangat penyokong yang cintakan bola sepak. Tetapi sekali lagi, persoalan besar timbul. Adakah lawatan ini benar-benar akan membawa sinar? Atau sekadar menjadi satu lagi acara rasmi yang penuh dengan senyuman palsu dan kata-kata manis? Adakah Infantino akan benar-benar campur tangan atau sekadar menandatangani dokumen, bergambar, dan kemudian berangkat pulang tanpa menyentuh luka sebenar yang sedang membusuk? Kini, bola sepak Malaysia berada di persimpangan. Satu jalan menuju pemulihan, satu jalan lagi menuju kehancuran reputasi. Dan persoalan terbesar, adakah kita akan sekali lagi menjadi bahan ketawa dunia? Atau adakah kita akan bangkit, menebus maruah dan membuktikan bahawa bola sepak Malaysia masih ada harga diri? Kerana bola sepak bukan sekadar permainan. Ia adalah soal maruah. Ia adalah soal identiti. Ia adalah soal Malaysia di mata dunia. Kalah, menang selamanya Harimau Malaya.